Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, pengurusi, para pegawai dan juga ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat min rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya kepada kita. Dan yang keduanya, mempertemukan kita sekali lagi pada malam ini untuk meneruskan lagi sesi kuliah kita berkaitan dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita berada di hujung-hujung bulan Zulqa'dah. Hari ini dah 28 masuk 29 kan. Jadi dalam 2-3 hari lagi kita akan masuk pada hari-hari yang paling baik dalam setahun. Kalau malam yang terbaik dalam setahun bila? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang terbaik adalah Lailatul Qadar. Dan tapi hari siang, means siang yang terbaik dalam setahun, tidak ada yang lebih baik daripada 10 hari ini. Bila itu? 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, di dalam sahihnya, Nabi kata ma min yaumin atau ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salih fihin, yang amalan soleh yang dilakukan padanya ahabbu ilallah, yang lebih Allah sayang, min hadhil ayyamil ashar, daripada 10 hari ini. Jadi para sahabat tanya, uish, dahsyat betul, amalan soleh pada hari lain tidak lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan pada hari ini. Sahabat dengar macam tu. Tapi ke Rasulullah, dia tanya, walal jihadu fi sabilillah, kalau kita berjihad pada hari lain kan, takkan hari itu punya amal lebih baik daripada jihad pada hari lain? Walal jihadu fi sabilillah, Rasulullah kata walal jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah pun tak lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 hari ini. Illa, kecuali Nabi kata, kecuali rajulun kharaja binafsihi, lelaki yang keluar dengan jiwanya, yakni dengan dirinya, wa malihi, dan juga hartanya, summa lam yarji' min zalika bi syai', kemudian dia tak balik dah, langsung tak balik dah daripada perang itu, maknanya mati syahid. Kalau mati syahid, itu lebih baiklah daripada amal soleh 10 hari. Tapi kalau balik-balik, tidak lebih baik. Jadi ini menjadi satu keistimewaan kepada kita, yang perlu kita fokus, yakni bila ada hari-hari yang baik, kita tahu umur kita pun tak banyak kan, ada benda yang boleh kita kerjakan, ia memerlukan ataupun ada benda yang istimewa yang boleh kita kejar, ia memerlukan plan dan juga strategi. Kita mesti ada perancangan dan juga strategi menghadapi 10 hari ini. 10 hari mesti ada strategi. Dia macam orang pergi umrah lah tuan-tuan kan. Adakah tiap-tiap hari boleh pergi umrah, ataupun tiap-tiap bulan kita boleh pergi umrah? Tak boleh kan. Mungkin dalam seumur hidup kita sekali tu lah kita boleh pergi umrah. Jadi apabila kita dapat peluang pergi umrah ataupun pergi haji, adakah kita punya perancangan tu tak apalah, sampai sana dulu, tidurlah dulu, tengoklah kok rajin pergilah buat umrah, kok rajin pergilah Masjidil Haram. Kita takkan macam tu. Kita akan sampai hotel, kita dah susun dah, sampai hotel letak beg, tahu pergi buat umrah dulu kan. Kita akan buat macam, kita akan plan hidup kita. Bangkit pagi esok, subuh pergi,
Lepas tu barulah nak apa-apa dah relax-relax kan, datang pula sembahyang zuhur. Kita dah susun demikian juga kita dituntut untuk susun jadual kita supaya dapat mengejar fadilat-fadilat 10 hari ini 10 hari ini. Jadi amal soleh banyaklah kita boleh lakukan tuan-tuan, lagi banyak yang ni kita boleh salat yang pertama. Amal, bila kita sebut amal ibadah, nombor satu apa? Salat salat kita jaga. Mungkin solat macam biasa, tapi baiki solat kita. Kalau boleh 5 waktu datang ke masjid, datang. Kalau tak boleh, kita mungkin kerja yang utama sahaja, kan? Yang boleh kita, yang dipentingkan dalam agama, contoh macam solat isyak dan juga solat subuh, kan? Yang tu kita kejar. Kalau mampu, kalau tak mampulah, kalau mampu pergilah semua. Solat, sedekah, puasa dan sebagainya, tuan-tuan. Banyak kan zikir, baca Quran, sebab kita tahu amalan yang dikerjakan pada itu Allah sangat suka. Okey, itu berkenaan dengan amal soleh. Dan juga benda yang keduanya adalah mengelakkan daripada melakukan dosa, kan? Kita elaklah, cuba elak dosa, kan? Tapi kebanyakan dosa ni, tuan-tuan, dia sebenarnya terlajak daripada apa? Dia terlajak daripada bondo yang kita buat, bondo-bondo lara. Lara itu apa? Lara tu buat tak dapat pahala, tak dapat dosa, kan? Tengok berita contoh, kan? Tengok cerita drama contoh, kan? Kita tolaklah kes apa ni, tak tutup aurat ke apa tu, tuliskanlah, kan? Tepikan dulu. Kalau tengok TV contoh, kan? Tengok TV tak dapat pahala, tak dapat dosa, lepas tu dia akan lajak daripada start benda lara tu, dia akan lajak buat dosa. Tengok handset, scroll Facebook, kan? Kita scroll tu tak salah, tapi sampai kita duk tengok, lepas tu dia nak start buka benda-benda yang tak baik. Start daripada benda-benda lara. Jadi kita mungkin kalau nak stop dosa tu, kita mungkin boleh stop daripada buat bondo-bondo yang lara tu tadi. Stop, kurangkan buat benda-benda lara. Mungkin pagi sekali, 2 kali tengok WhatsApp, kan? Sekarang tengah hari pula, jangan nengok tu, kan? Daripada pagi sampai nak roket zuhur tengok. Jadi yang tu akan menyebabkan kita ataupun membawa kita kepada dosa, tuan-tuan. Iaitu 10 hari yang pertama sampai hari raya tu. Tapi sebelum hari raya 10 tu, ada satu hari yang special, iaitu hari Arafah. Hari Arafah, orang wukuf di Arafah. Orang yang tak pergi haji, dia buat apa? Dia berpuasa, kan? Berpuasa. Kenapa puasa di sini digalak-galakkan sangat, kan? Dosa tu, puasa tak adalah wajib, tetapi sangat digalakkan. Kenapa? Kerana fadilat ataupun pahalanya sangat, ganjarannya sangat besar hari Arafah ni. Kalau tuan-tuan ingat, puasa pada 10 Muharram, Ashura, kan? Kita puasa Ashura. Ada orang buat Tasu'a puasa 9, Ashura puasa 10, ada orang puasa. Tetapi apabila Nabi bercakap tentang puasa Ashura, Ashura ni bulan Muharram, yang ni bulan Zulhijjah, kan? Bila cerita pasal puasa Ashura itu, Nabi kata ahtasibu 'ala Allah, aku harap sangat Allah Taala bagi pahala. Ahtasib, aku harap Allah Taala bagi pahala ataupun ganjaran ayyukaffiras sanatal lati qablaha, supaya Allah ampunkan dosa aku setahun yang lepas. Puasa Ashura setahun, dosa-dosa kecilnya terhapus. Sampai situ je Nabi cakap. Tapi bila Nabi berkata tentang puasa Arafah, puasa Arafah, Nabi kata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablaha wallati ba'daha. Aku harap Allah Ta'ala ampunkan dosa aku setahun yang sebelum dan juga setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun punya dosa clear disebabkan puasa Arafah, tuan-tuan. Di samping kita tambah kebaikan kita pada 10 hari ini, kita dapat juga menghilangkan beban dosa kita pada timbangan mizan kita masing-masing. Okey. Jadi kita teruskan kuliah kita, tuan-tuan. Nampak tak skrin ni, tuan-tuan? Nampak kan? Doa tak ada skrin dah, kan? Oh, sini ada. Okey. Ada kan? Okey, jadi ini adalah doa yang terakhir kita belajar 2 minggu lepas, iaitu doa Zinnun, ataupun
Nabi Yunus. Gelaran bagi Nabi Yunus yang lain adalah Zunnun ataupun Zannun ataupun Zinnun. Tengok ayat yang ni Zinnun. Okey. Zinnun, doa dia ketika mana di dalam perut ikan paus. Dia baca apa? Apabila dia sangat sedih sangat, Allah ambil tindakan atas dia, dia baca apa? Kan? Dia sangat derita dalam perut ikan tu, sedih, Allah Taala ambil tindakan kepada dia, kan? Dia sakit di dalam tu, kan? Jadi macam mana Allah Ta'ala bebaskan dia? Sebelum Allah Ta'ala bebaskan dia, dia minta kepada Allah ataupun dia sebut bacaan ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ni yang dibaca oleh Zunnun. Okay. Ada satu hadis yang Anas riwayat. Hadis diriwayatkan daripada Anas. Anas cerita tentang kisah ini, tetapi dia tak sandarkan kepada Nabi. Dia tak kata Nabi cerita kat dia, dia terus cerita je. Bila Anas cerita tentang kisah macam ni, ini kisah tentang perkara-perkara ghaib, kan? Yang ni dah dulu berlaku. Macam mana Anas tahu? Anas hanyalah khadam Nabi, dia tak tahu. Lalu ulama menghukum ia sebagai marfu' lah. Maknanya dia mungkin pernah dengar cerita ni daripada Nabi, lalu dia ceritakan balik kepada sahabat, ataupun anak murid dia. Anas kata, lalu doa Nabi Yunus tadi tu, tak ada dalam Al-Quran cerita ni, di dalam hadis marfu' diriwayatkan oleh Anas. Doa yang disebut tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, doa itu naik naik ke arash. Dengar, malaikat dengar doa ni. Malaikat yang di arash maknanya malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil Malaul A'la, dengar doa ni. Lalu malaikat berkata, sautun dha'ifun ma'ruf ataupun sautu dha'ifin ma'rufin min biladin gharib min biladin ba'idatin gharibah. Dia kata suara yang terkenal, suara ni dikenali ni, tapi lemah dengar suara ni. Suara ni tak berapa dengar, kan? Tak berapa dengar. Suara ni perlahan munah, dhaif. Kat mana suara ni? Min biladin ba'idah gharibah, daripada negara yang jauh dan asing ke, sampai tak tahu ni kat mana. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ama ta'rifuna dzalik, kau tak tahu ke siapa tu? Kau tak tahu ke siapa tu? Malaikat tanya kepada Allah, man huwa, suara siapa ni? Allah kata, abdi Yunus, ini adalah suara hamba aku Yunus. Malaikat dengar suara dan tapi tak tahu dekat mana. Rupanya dalam perut ikan paus, kan? Okey, yang pertama kita boleh ambil pengajaran satu benda kat sini. Malaikat kata sautun ma'ruf, suara ni ma'ruf, biasa dengar. Maknanya suara Yunus minta kepada Allah ini selalu naik. Malaikat kona suara ni. Kalau kita selalu berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat pun, Allah memanglah kona kita, malaikat pun kona kita. Malaikat pun kona kita. Ini dah lah jarang-jarang doa, kan? Bila naik doa tu susah. Suara siapa lah ni tak pernah dengar ni, kan? Suara kita lah tu. Jadi selalulah minta kepada Allah. Bukan sahaja kita jadi dekat dengan Allah, para malaikat yang mendoakan kita pun akan mengenali diri kita. Okey, habis tentang doa Nabi Yunus alaihi salam. Kita masih lagi di dalam bab doaul karb, tuan-tuan. Doa ketika mana orang itu sangat-sangat sedih ataupun sangat-sangat derita. Apa yang boleh dia baca selain daripada doa tadi? Okey, kita nak masuk kepada doa yang seterusnya, tuan-tuan. Okey, mana nak? Ya. Okey, kita masuk doa yang seterusnya. Hadis yang diriwayatkan daripada cari balik mana khoteh dia. Nak letak atas. Tak apalah. Okey. Daripada Asma bintu Umais, tuan-tuan. Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ni siapa? Asma bintu Umais adalah isteri kepada Ja'far bin Sadiq. Ja'far bin Sadiq ni siapa? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ataupun dikenali sebagai Ja'far As-Sadiq.
Ja'far bin Abi, dia adalah isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Abang kepada Ali bin Abi Talib. Abang dia. Okey. Jadi siapa Ja'far dengan Nabi? Sepupu. Sepupu Nabi SAW, sebab Abi Talib adalah pakcik Nabi. Okey, Asma ni yang meriwayatkan hadis ni perempuan, tuan-tuan, isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Jadi Asma ni pun, tuan-tuan kalau nak kenal dia ni adalah isteri kepada Abu Talib, Ja'far. Lepas tu dia ni selepas meninggalnya Ja'far, dia kahwin dengan Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi sebelum daripada tu dia berhijrah. Bila dia kahwin dengan Ja'far bin Abi Talib, dia ni antara orang yang pertama masuk Islam. Awal sebelum Nabi berdakwah di rumah Darul Arqam tu tadi, waktu Nabi di Mekah, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebelum Nabi mula berdakwah di rumah Dar Al-Arqam tu, dia sudah masuk Islam. Asma bintu Umais ni maknanya orang yang awal-awal masuk Islam, dan dia antara yang pergi hijrah ke Habsyah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi suruh orang Islam pergi berhijrah ke Habsyah. Dia termasuk di dalam kumpulan itu. Dan bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, dah lama, dah 6 tahun 7 tahun berhijrah tu di Madinah, barulah dia datang daripada Habsyah pindah ke hijrah sekali lagi ke Madinah. Jadi dia ni dipanggil sahibatul hijratain. Dia ni adalah orang yang berhijrah 2 kali. Ada berapa orang yang berhijrah 2 kali? Ja'far bin Abi Talib, Asma isterinya, dan beberapa orang lagi yang berhijrah dipanggil sebagai orang yang berhijrah sebanyak 2 kali. Okay. Selepas dia suami dia meninggal, dia kahwin dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini Siddiq. Lepas Abu Bakar meninggal, dia kahwin pula dengan Ali, adik Ja'far bin Abi Talib. Okey. Jadi ini adalah Asma bintu Umais. Hadis yang diriwayatkan daripada Asma bintu Umais radhiyallahu anha, semoga Allah redha dirinya. Qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, tuan tak bergeraklah mouse. Okey, berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata kepada aku, Asma kata. Okey, ini teks dia. Ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal karb. Tidakkah mahu aku ajarkan engkau perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat taqulinahun yang boleh engkau baca ianya indal karb, ketika mana engkau sangat-sangat susah, sangat-sangat sedih, sangat-sangat derita. Nabi kata, nak tak aku ajarkan kepada engkau perkataan-perkataan yang boleh engkau baca ketika mana engkau susah sangat, derita sangat hidup engkau ni. Indal karbi au fil karbi, ketika derita ataupun pada penderitaan. Samalah kedua-dua ni. Lalu Nabi pun bacakan Allahu Rabbi. Allah Rabbi. Allah, Nabi SAW sebut 2 kali Allah Rabbi, Tuhan aku. Rabb, kita kena faham juga, Rabb salah satu sifat Tuhan ataupun nama Tuhan yang menggambarkan dia adalah zat yang mentadbir, menguruskan. Jadi kalau kita minta dengan Rabb, maknanya orang itu boleh tolong kita. Itu Rabb. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Tidak akan ataupun tidak aku syirikkan, tidak aku syirikkan dengannya sesuatu apa pun. Okay, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah dan juga Ahmad. Jadi tuan-tuan, ini antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Asma bintu Umais ketika mana susah sangat. Jadi kita boleh ingat sikit sebab dia pendek. Yang susah ni Nabi dia ajar kita pendek-pendek. Macam tadi kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, supaya mudah untuk kita ingat waktu kita derita. Yang ni Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah aku tidak mensyirikkan
dengannya sesuatu apa pun. Okay. Kita masuk kepada, ada kita? Okey, tak ada. Okey, jadi tuan-tuan, ini penghujung kepada tajuk doa ketika mana derita. Jadi kalau kita tengok daripada awal itu, kebanyakannya apabila orang itu derita, Nabi SAW ataupun Allah sendiri ajar kita menyebut perkataan tauhid. Tauhid. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang paling cepat reda penderitaannya. Sebab Allah ajar kita la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu sebutan dia apabila derita. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Ataupun Allah, Allahu Rabbi, Allah, Allah Tuhan aku, tidak aku syirikkan dengannya sesuatu apa pun. Jadi orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang paling senang, yang paling rehat hidupnya. Dia tidak derita, sebab dia bertauhid, dia tahu siapa yang akan jaga dia. Okay. Kita masuk tuan-tuan kepada bab yang baru. Okey, yang ni. Doa'u liqa'il aduwi wa dhis sultani. Doa bertemu musuh dan sang penguasa. Doa bertemu musuh dan sang penguasa, pemilik kuasa. Okay. Jadi kalau kita bertemu dengan mereka, ataupun mereka ini musuh kita, ataupun orang yang musuh dengan kita, nak buat jahat kepada kita, dia ada kuasa. Jadi apa yang boleh kita baca? Orang ni memang kalau dia kata tunjuk je, habis kita kan, contoh kan. Dia tak payah bersusah payah, dia hanya jeling macam tu je kan. Habiskan dia kan. Habis gitu kan. Jadi apa yang perlu kita baca? Okey, kita tengok di dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh, yang ni kat sini, hadis ni diriwayatkan kat sini tuan-tuan. Akhrajahu Abu Daud fi Kitabis Salah. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni Sunan Abu Daud, di dalam Kitabis Salah. Di dalam hadis ini Abu Daud dia akan letakkan hadis di dalam sunan dia tu. Kalau dia tak komen hadis tu, dia panggil, kalau dia komen hadis ni melalui jalan ni telah dikritik oleh, jadi yang tu ada masalah hadis tu. Tapi Abu Daud kalau dia letak hadis, dia tak komen. Dia tak komen. Maknanya hadis itu baik, salih lil ihtijaj. Maknanya baik untuk dijadikan hujah, untuk beramal, untuk dijadikan hujah hadis itu. Okey. Okey, hadis diriwayatkan Abu Daud daripada siapa? Daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Okey, ini pun satu lagi yang perlu kita kena ni. An Abi Musa Al-Ash'ari. Siapa Abu Musa Al-Ash'ari tuan-tuan? Pernah dengar tuan-tuan nama ni? Kisah dengar kan? Kita ke ni 9 ni mazhab akidah kita, mazhab apa? Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada dalam khutbah Jumaat tuan-tuan, tak biasa dengar kan, kat ujung khutbah kedua tu ada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah tu datang daripada nama sahabat ni Asy'ari. Tokoh dia Asy'ariyah ni, nama dia adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan itu Al-Ash'ari itu keturunan Abu Musa Al-Ash'ari. Yang ni nama dia, Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa Abu Musa Al-Ash'ari? Abu Musa Al-Ash'ari adalah sahabat Nabi SAW. Dia ni orang kepercayaan Nabi lah. Maknanya dia ni memang tokoh. Waktu Nabi hidup, Nabi lantik dia macam gubernur lah, ataupun wakil Nabi di Yaman. Zabid, maknanya dia lantik untuk jadi wakil Nabi dekat sana, tengok orang sana. Waktu zaman Umar, Abu Bakar mungkin tak sempat nak jaga banyak kawasan. Abu Bakar tak lama 2 tahun. Waktu Umar lantik dia jadi gubernur di Basrah. Basrah di Iraq. Waktu Osman lantik dia lagi, Abu Musa Al-Ash'ari, jadi gubernur di Kufah, sama juga di Iraq. Waktu zaman Ali, zaman Ali pemerintahan dia di Kufah, ketika mana perang Siffin berlaku, Abu Musa Al-Ash'ari dia tim dengan Ali.
Perang Siffin di antara Ali dan juga Muawiyah. Abu Musa al-Asy'ari tim dengan tim Ali radhiyallahu an. Lalu apabila nak settle perang tu kan, dah telah mati ramai orang Islam di peperangan di antara dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, tetapi telah mati ramai orang Islam. Lalu nak selesaikan ni, diadakan majlis at-tahkim, majlis penentuan lah, settle lah, kita maksudnya memorandum persefahaman lah, majlis at-tahkim kan. Abu Musa al-Asy'ari jadi wakil pihak Ali, dan Amr bin al-As jadi wakil daripada pihak Muawiyah. Selesaikan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ni macam tokoh jugalah, dia jadi orang kepercayaan. Dan sebab tu Nabi SAW kata, an-nas kama'adiniz zahabi wal fiddah. Manusia itu macam galian emas dan juga perak kan. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau zaman dia belum Islam itu, dia memang bagus, boleh memerintah, boleh mentadbir. Dalam Islam pun Nabi akan gunakan dia. Kalau sebelum Islam pun dia okey, selepas Islam pun dia akan digunakan. Dia bukanlah engkau masuk kemudian engkau duduk bawah dan diam, biarlah senior-senior yang dah lama Islam ni jadi pemerintah. Tak. Dalam Islam kalau dia bagus, dia boleh memerintah. Kita gunakan semuanya. Okey, itu adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu riwayatkan hadis ni, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia takut takutkan keburukan kaum sesuatu kaum, Nabi akan baca apa? Allahumma ya Allah, inna naj'aluka fi nuhurihim, sesungguhnya kami menjadikan engkau fi nuhurihim, pada leher-leher mereka. Ini perkataan dia. Ini biasa doa ni kan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim kan. Biasa kalau kita kunut nazilah tuan-tuan kan. Kunut nazilah ni kita biasanya akan buat apabila ada musibah kan. Tapi doa ni dia bukan cerita pasal kunut nazilah. Tak apa, saya cerita dulu kunut nazilah. Kunut nazilah ini dituntut kepada orang Islam apabila berlaku musibah kepada saudara dia. Contohnya ada musibah, ada orang zalim saudara kita dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Contohnya apa yang berlaku di Gaza hari ni kan. Kalau kita boleh bantu, kita akan bantu, hantar tentera pergi tolong. Tapi tak boleh nak buat apa kan. Seperti mana ditangkap Nabi punya perwakilan, Nabi tak boleh nak buat apa. Lalu Nabi doa kunut nazilah. Kunut nazilah dibuat di dalam solat fardu. Solat fardu. Bila nak kunut nazilah, solat fardu semua waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak boleh buat semua. Bila nak kunut, rakaat terakhir. Rakaat terakhir sebelum selepas rukuk, rakaat terakhir tu bangkit dan baca kunut nazilah. Dan kunut nazilah boleh dibaca dengan apa-apa sahaja sirah, tetapi di dalam bahasa Arab apa sahaja ayat pun okey. Nabi pernah baca Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, ya Allah bebaskan Walid ibn al-Walid. Walid ibn al-Walid kena tangkap, kena tahan. Nabi hantar utusan sampaikan mesej, dia tangkap utusan Nabi. Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, bebaskan Walid. Okey. Jadi itu antara doa, itu kunut nazilah. Cuma ayat ini macam di dalam kunut nazilah yang biasa kita dengar. Okey. Tapi yang ni bukan mesti di dalam kunut nazilah. Kalau kita jumpa orang yang kita takut keburukan dia, kerosakan yang dia akan buat kepada kita ataupun kepada keluarga kita, kaum kerabat kita, kita baca ya Allah, kami jadikan engkau pada leher-leher mereka. Nuhur adalah leher, yang mana leher itu di antara dada dan juga pangkal leher. Itu nuhur. Nuhur. Nah, kita biasa dengar perkataan ni tuan-tuan. Fasalli li rabbika wanhar. Kan nahar. Nahar. Yang tu maksud nahar. Okey, nahar itu di antara dada dengan awal tengkuk. Kalau kita sembelih kerbau, kita panggil zabah. Zabah, kita sembelih. Tapi kalau unta, mana kita sembelih kerbau?
Sebenarnya di atas ni kan, atas ni. Tapi kalau unta kita tak boleh nak, sebab dia leher dia panjang. Kat mana Arab sembelih? Pangkal ni kat nahar ni. Yang tu nahar. Unta tu dia sembelih daripada situ zak kan, tumbang. Okey, yang tu nahar. Jadi apa maksud kami jadikan engkau ya Allah di leher-leher mereka itu? Maknanya kita ini kinayah lah, bukanlah kita nak Allah ada dekat situ, tak. Maknanya dengan bantuan kau, dengan kekuasaan kau, engkau berada di leher-leher mereka. Maknanya kalau ada orang nak serang kita, tuan-tuan, ada orang letak kat sini kan sesuatu kan, kita orang tu nak ke depan kan, tak berani dia kan, tak berani dia, sebab ada ya Allah kami jadikan engkau pada leher-leher mereka. Itu kinayah dalam bahasa Arab. Okey, jadi ia macam suatu bentuk penghalang. Engkau boleh jadi penghalang daripada keburukan mereka ini. Dan yang kedua kita baca pula wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung dengan engkau daripada kejahatan-kejahatan mereka. Jadi yang ni kita boleh baca, tuan-tuan. Mungkin ada benda yang yang ni doa ni kita tak amal lah. Kita tak amal kan, bukan amal hari-hari tak. Yang ni adalah doa yang kita lancar dan kita baca bila kita bimbang dengan kerosakan, keburukan orang yang berkuasa atas kita. Kalau orang tu bawah kita topi dia kan, kita topi dia punya apalah kau macam tu je. Tapi kalau orang tu besar kita, kadang-kadang kita bimbang, kita bimbang dia akan membahayakan kita. Kita baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Okay, last word, kita masuk satu lagi doa. Apabila kita bimbang berjumpa dengan musuh, hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Anas, siapa Anas, tuan-tuan? Anas yang kita cerita tadilah. Anas adalah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas adalah khadam Nabi. Waktu Nabi berhijrah je ke Madinah tu, umur dia baru 10 tahun. 10 tahun. Lalu emak dia ni tadi bawa berjumpa dengan Nabi SAW, bawa anak ni sebab dia punya sayang Nabi kan. Nabi ni dah lama dinanti-nantikan, duk Mekah. Bila datang kat tempat dia, datang Nabi duduk dekat Madinah, emak yang bagus ni bawa anak dia, bawa, ya Rasulullah, ini anak aku jadi khadam kau. Khadam Nabi SAW. Dan Nabi ataupun Anas berkhidmat sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup Nabi SAW berkhidmat kepada Nabi SAW. Nabi nak apa? Nak ambil air untuk wuduk, nak apa? Nak susun, nak angkat kasut Nabi ke apa, semua adalah kerja Anas radhiyallahu anhu. Dan Anas riwayatkan tidak pernah sekali pun Nabi SAW kata kepada dia tak pernah lagi kata kepada Anas, kenapa kau buat macam ni? Tak pernah. Nabi tak pernah cakap kenapa kau buat macam ni. Nabi tak pernah cakap sekali pun dekat dia macam tu. Nabi hanya berkata kat dia, bukankah lebih baik buat macam ni? Macam tu je. Nabi tak pernah marah dia apa-apa. Demikian kehidupan Nabi SAW yang adabnya ataupun akhlaknya, kana khuluquhul Quran. Dan Anas radhiyallahu an meninggal pada tahun 93 Hijrah. Waktu Nabi berhijrah tu, satu hijrah lah kan, tarikh Nabi berhijrah je tu satu hijrah, umur dia 10 tahun, dan dia meninggal 93 Hijrah. Berapa umur dia, tuan-tuan? Soalan matematik. Satu hijrah tu umur dia dah 10 dah. Dia meninggal 93 Hijrah, 103 Hijrah. 103 Hijrah, 103 tahun umur Anas bin Malik. Okey, Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, apabila dia berperang, qala, apabila Nabi SAW berperang ni maknanya kita yakin menang ke kan kalau menang pun belum tentu kita hidup kan, perang pun menang pun belum tentu kita hidup. Jadi maknanya kedudukan ini adalah kedudukan waktu Nabi SAW rasa takutlah juga kan. Jadi apa yang Nabi SAW baca? Kata Anas, Nabi baca Allahumma anta adudi, ya Allah engkaulah adudi,
Kataan dia adalah yang kat sini, adudi ni. Adudi ni apa yang di antara bahu dengan siku. Apa ni tuan-tuan? Di antara bahu dengan siku apa? Longan. muscle Ya Allah, engkaulah muscle aku. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa maksud dia? Kalau kita faham tak? Apa maksud dia tu? Yang ni juga kinayah. Kinayah. Maknanya bukan maksud Allah itu adudi, tak. Kinayah. Maksud dia, engkaulah kekuatan aku. Itu maksud dia. Engkaulah kekuatan aku. Anta adudi. Waktu Nabi SAW, tuan-tuan, kisah dah cerita pasal longan ni kan. Tuan-tuan perasan tak? Antara sunnah orang yang tawaf di Mekah, tawaf di Baitullah tu, sunat dia buat apa? Tunjuk longan. Tahu tak? Perasan tak? Ada orang tahu bila tawaf tu sunat untuk dia letak kain tu, biasa orang pakai macam tu kan. Ada tunjuk bahu dia. Kenapa nak tunjuk bahu tu? Datang daripada mana benda tu? Datang daripada apabila Nabi SAW melakukan umrah kan, umrah qada. Mula-mula Quraisy ni tak suka tengok orang Islam tawaf dekat Kaabah tu. Lalu dia buat cerita, telah datang kepada kamu satu kaum yang bawa penyakit, yang ditimpa penyakit demam Yasrib. Demam Yasrib maknanya demam orang-orang Madinah ni datang sini, datang ke Mekah, bawa demam tu. Macam orang Islam ni sakit lah kan, pakai. Lalu Nabi perintahkan untuk tunjuk lengan, menunjukkan kekuatan. Jadi lengan ni tuan-tuan menunjukkan kita sehat lah. Bila Nabi kata kita tunjuk lengan kita, sehat orang ni kan, katak-katak orang ni, badan tough kan. Jadi itu menunjukkan orang sehat, orang yang kuat. Okey, jadi lengan itu menunjukkan kekuatan. Ya Allah, balik-balik. Ya Allah, anta adudi, engkaulah kekuatan aku. Wa nasiri, dan pembantu aku, penolong kepada aku. Bika ahulu, dengan bantuan engkau ahulu, aku ini boleh. Ahulu perkataan juga yang biasa kita dengar. Orang kalau dah la haula wala quwwata illa billah, ini ahulu ni. Apa maksud haula wala tu? Tidak ada daya kan. Dengan dengan bantuan engkau, aku ini ada ahulu, aku ada daya, aku ada cara, aku ada usaha, ada ikhtiar disebabkan engkau. Kalau tanpa engkau, aku tak boleh nak ikhtiar. Wa bika asulu, dan dengan bantuan engkau, dengan bantuan engkau asulu, aku ini boleh serang. Aku nak serang musuh ni dengan bantuan engkau, bukan aku tu sendiri yang kuat. Wa bika uqatil, dan dengan bantuan engkau uqatil, aku berperang. Yang ni antara doa ataupun doa yang Nabi SAW baca apabila hendak berperang, tuan-tuan. Wa bika asulu wa bika uqatil. Masuklah 5. Okey, kita masuk satu lagi lah, tuan-tuan. Oh, ini panjang pula. Tak apalah, baca lah. Okey, yang terakhir, tuan-tuan. Banyak dapat hari ni. Jarang sekali baca banyak ni. Ni 5, 6 lagi ni. Tak apalah. Sebab bila banyak-banyak, saya tak suka banyak-banyak. Sebab apa? Sebab tak ingat dah, tuan-tuan. Satu pun tak ingat. Tapi cubalah ingat, tuan-tuan. Dia elok satu atau 2 dah. Kita pusing, kita ulang-ulang, ingat kan. Ini sampai 5, 6 ni. Tapi yang ni boleh ingat kot. Yang ni sikit dah. Yang ni yang saya tanda ni. Cuma kita nak tahu apa sejarah dia saja. Okey. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebelum tu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah, siapa Ibnu Abbas, tuan-tuan? Sepupu Nabi. Sepupu Nabi tadi. Dia lahir apapun waktu Nabi berhijrah. Ibnu Abbas ni, tuan-tuan, waktu Nabi berhijrah ke Madinah, umur dia baru 3 tahun. 3 tahun. Jadi Nabi dah berhijrah ke Madinah tu baru 3 tahun, dibawa oleh bapa dia. Sorry. Bukan. Dia berhijrah umur 3 tahun.
dia ni apabila Nabi dah duduk beberapa tahun, 8 tahun Nabi dah duduk di Madinah. Sikit sebelum Nabi buka kota Mekah, bapa dia Al-Abbas masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. So dia bawalah sekali Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas sepupu Nabi, Al-Abbas pak saudara Nabi. Kedua-duanya Islam, radhiyallahu anhuma. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, biasa kita dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang ni anhuma. Kalau Ibn Abbas sebab dua-dua orang sahabat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, Al-Abbas bapa saudara Nabi pun sahabat Nabi. Okey. Ibn Abbas kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia baca macam tu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, maksud dia cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik wakil, orang yang diwakilkan. Tuan-tuan, wakil ni tuan-tuan, kalau kita nak hantar meminang ke anak orang kan, nak hantar minang kita punya rombongan, keluarga kita nak hantar, kita akan hantar. Kadang-kadang tu orang Melayu ni dia terpaksa hantar apa, abang yang paling sulung dia lah kan, Pak Long kena pergi kan. Sebenarnya bukan mesti Pak Long kan hantar jadi wakil rombongan tu. Kita pilih orang yang boleh represent, wataknya baik, cakapnya baik, kita hantar orang yang tu, bukan mesti Pak Long kan. Jadi Pak Long yang ada ni janganlah kecil hati kalau diwakilkan orang lain kan, tak mesti Pak Long. Boleh siapa-siapa yang kita nampak cakapnya bagus, cakapnya baik. Ni kalau hantar Pak Long pun cakap koreh kan, nak marah ada. Jadi itu bukan wakil yang baik lah. Itu bukan wakil kita yang baik. Okey. Jadi Allah ni'mah, ni'mah adalah perkataan segala-gala pujian kita akan guna ni'mah. Contohnya kalau kita pernah pakai motor Honda Petak, Honda dengan apa ni, Yamaha Waisuku kita baca, kita pakai. Jadi dalam banyak-banyak ni kita rasa Waisuku ni paling bagus kan. Jadi kita pun akan kata sebaik-baik motor adalah motor Waisuku. Tuan-tuan tahu tak motor Waisuku ni? Tahu kan motor Waisuku? Tuan-tuan tahulah, banyak motor kan. Jadi kita akan guna perkataan ni'mah ni sebaik-baik motor. Okey. Jadi kalau kita nak kata wakil yang paling baik yang mewakili aku adalah ni'mah Allah, ni'mal wakil, Tuhan adalah sebaik-baik wakil aku. Okey. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu maksud dia. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Membacanya Ibrahim ataupun Ibrahim membacanya, iaitu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil hina ulqiya fin nar, ketika mana dicampakkan dalam api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan Nabi Muhammad pun baca juga ketika mana? Ketika firman Allah, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berhimpun untuk ambil tindakan kepada engkau. Waktu ni orang Islam lemah. Lalu orang bagi tahu Nabi, ada orang berkumpul ni, ramai datang ni nak serang kau. Fakhshawhum, takutlah mereka tu. Dia orang tu bahaya, dia orang tu. Fakhshawhum fazadahum imana. Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi. Nabi waktu tu bukan makin takut. Nabi, Allah kata fazadahum imana, bertambah imannya. Wa qalu, Nabi dan mereka yang beriman itu kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi orang-orang, kalau kita takut kau, ada orang nak ancam kita, ada orang nak ambil tindakan kepada kita, berapa orang kau kita takut, kita tentera ni nak baca apa tuan-tuan? Hasbunallahu, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita tutup dulu. Nas'alullah ta'ala ayyan fa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan.